Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak murid saya, selamat berpuasa puasa 6 lah. Okey, pada hari ini kita akan sambung lagi pengajaran kita dalam bab sains. Okey, so yang pertama sekali sila mari kita lihat apakah tajuk yang kita akan bincangkan. Okey, jadi mulai pada hari ini cikgu telah menukarkan title cikgu lah. JCS Jom Cerita Sains. Jadi apa-apa pun kita nak cerita sains Okey, so pada hari ini kita akan sambung tingkatan 4 sistem sokongan yang ada pada tumbuhan darat dan juga pada tumbuhan akuatik. Jadi apa yang kamu akan pelajari pada hari ini ialah sokongan pertumbuhan dan kestabilan dalam tumbuhan. Kemudian di sini kita nak melihat menerangkan sistem sokongan tumbuhan daratan dan akuatik. Jadi kalau kamu ketahui bahawa kalau kita lihatlah kebanyakan pokok yang berada di darat ni jauh lebih besar sebesar-besarnya, sebesar setinggi-tingginya. Berbeza dengan tumbuhan yang dalam air, betul tak? Ada tak jumpa tumbuhan dalam air tu yang sebesar tumbuhan di darat? Sudah pasti tidak ada kan. So yang ada tumbuhan darat tu jauh lebih besar daripada tumbuhan yang ada berada di dalam air. So tumbuhan air dikenali sebagai akuatik, tumbuhan manakala daratan ialah tumbuhan daratan lah. Okey, so itu yang pertama. Okey, seperti biasa kita rujuk pada buku teks terlebih dahulu. Okey, buku teks muka surat lanjutan daripada hari itu iaitu 133. Okey, sokongan pertumbuhan dan kestabilan tumbuhan. Okey, lihat pada gambar rajah ni. Ini adalah tumbuhan darat ke tumbuhan akuatik? Sudah pastinya tumbuhan darat. Dan kalau kamu lihat bermula daripada bawah sebagai sistem sokongan iaitu akar kemudian dia akan terus naik ke atas. So yang naik ke atas tu ialah batangnya kan. Okey, bagaimana dia sangat kukuh daripada kecil sampailah sebesar kan. Dia menjadi besar. Okey, ada yang satu pemeluk, dua pemeluk, itu dikenali sebagai kayu bala kan. Okey, kemudian kamu akan lihat dia ada daun-daun lah. Okey, so dalam buku teks ini menyatakan mengapakah tumbuhan memerlukan sokongan. Okey, so apa perlunya sokongan pada tumbuhan? Kalau manusia haiwan ni, sokongan diperlukan untuk ia bergerak mencari makan dan juga tempat tinggal. Tapi bagi tumbuhan dia perlunya untuk apa? Jadi di sini kita lihat sokongan membantu tumbuhan berdiri tegak bagi mendapatkan cahaya matahari. Apa perlu cahaya matahari? Sudah pasti untuk melakukan proses fotosintesis kan. So dengan itu dia akan membuat makanannya sendiri untuk dirinya. Di samping dia memberi kelebihan-kelebihan kepada haiwan-haiwan lain ataupun makhluk-makhluk yang lain termasuk dalam manusia. Dengan adanya pokok maka kita dapatlah papan, betul kan? Daripada kayu balak tu dibuat papan dan papan dibuat rumah. Kemudian banyak lagi kegunaan-kegunaan itu peranan pokok yang tidak bergerak tidak berjalan tapi dia mempunyai peranan yang sangat besar. Okey, kemudian kenapa dia juga memerlukan sokongan yang kuat? Perlu bagi menampung berat tumbuhan dan menyediakan kekuatan untuk menentang tiupan angin. Nampak? So itu ialah peranan pokok kan. Betapa yang sejak kebelakangan ini kita dapati banyak tiupan-tiupan angin kencang kan. Sebenarnya tiupan angin kencang ni pada dulu ada lagi cuma tinggal lagi dulu telah ditampan oleh wujudnya pokok-pokok yang besar. Sebab itu kita tak kena angin puting beliung ke angin lalu dan sebagainya. Tapi hari ini kalau kita lihat sekolah kita pun kena hayun dengan angin yang kuat habis terbang semua atap-atap kan. Sebab pokok-pokok telah digondolkan Okey, kemudian apa lagi? Sokongan tumbuhan utama bagi tumbuhan ialah batang dan akar. So ingat tumbuhan utama bagi tumbuhan ada batang dan akar. Batang tumbuhan menyokong berat badan batang itu sendiri dan juga berat daun, bunga dan buah. Akar memberi sokongan, akar ni kaki lah kan, kepada tumbuhan dengan mencengkam tanah.
Ada setengah tumbuhan juga mempunyai akar di atas tanah untuk memberi sokongan kepada tumbuhan. Jadi akar ni pelbagai. Mari kita lihat tumbuhan darat dulu. Tumbuhan darat boleh dibagi kepada dua, iaitu tumbuhan berkayu, dan juga tidak berkayu. Tumbuhan berkayu biasanya besar dan tinggi seperti pokok rambutan, pokok angsana. Kemudian sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu ialah tisu berkayu yang keras, kuat dan tegar. Tisu dibina daripada lignin, iaitu bahan kompleks yang tegar dan keras. Mari kita lihat mana ada gambar rajah. Macam ni. Kita akan lihat. Ni akuatik. Saya nampak ni. Pokok yang ingin ditentukan usianya akan ditebang, kemudian dia ada mempunyai alur begini, nampak? So yang nombor satu tu, itu adalah ketika dia, kalau manusia ni paras bayi je kot, ataupun kanak-kanak, kemudian dia meningkat yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan sampai ketujuh dan mungkin lebih lagi. Nak mengatakan dia mempunyai trust. Jadi pokok dipotong berantasi batang seperti dalam rajah ini. Gelang yang terdapat pada batang pokok dikira. Satu gelang mewakili 1 tahun. Tu dia. Jadi satu gelang tu 1 tahun. Kalau ada 7 gelang, maknanya 7 tahun. Itu bagaimana kita nak mengetahui usia sebatang pokok. Kita hanya potong secara ni rentas dan kita boleh kira alur tersebut. Boleh ya. Itu tumbuhan darat. Kemudian tumbuhan darat juga tumbuhan herba yang tidak berkayu. Bagaimana? Tumbuhan tidak berkayu bergantung pada air yang tersimpan di dalam sel. So air yang tersimpan di dalam sel batang untuk sokongan. Tumbuhan ini menjadi sokongan daripada kesegahan sel. Batang tumbuhan tidak berkayu adalah lembut dan layu jika kekurangan air. Setengah tumbuhan membentuk struktur khas untuk memberi sokongan tambahan atau untuk memanjat pada sokongan lain untuk memperolehi cahaya matahari. Sokongan tambahan pada tumbuhan berkayu adalah seperti akar banir, akar sokong, akar jangkang. Bagi tumbuhan tidak berkayu pula, sokongan tambahan ialah sulur paut, akar cengkam dan batang berongga. Itu bagi tumbuhan yang tidak berkayu. So pada gambar rajah ni kita tahu. So kita lihat akar banir terdapat pada pokok yang besar dan tinggi seperti pokok durian dan pokok angsana. Yang ni akar banir. Kemudian akar sokong ialah akar yang tumbuh daripada batang atau dahan ke dalam tanah untuk menyokong tumbuhan. Akar jenis ini ada pada pokok bayan, pokok pandan dan pokok ara. Itu maknanya akar tu terkeluar, ternampak keluar daripada bumi kan. Kemudian akar jangkang. Akar jangkang ni biasanya kita lihat pada pokok bakau lah. Akar jangkang yang ditumbuh di atas air. Kemudian yang tidak berkayu, dia memerlukan option lain lagi, iaitu dia mempunyai sulur paut. Sulur paut ni ialah struktur halus dan melingkar yang melilit tumbuhan lain atau objek untuk sokongan. Kemudian akar cengkam, mencengkam pada tumbuhan atau struktur lain untuk sokongan. Akar cengkam terdapat pada pokok orkid. Ini pokok dia duit, dia mencengkam pada batang pokok lain. Tumbuhan akuatik pula. Tumbuhan akuatik tidak mempunyai tisu berkayu untuk sokongan seperti tumbuhan darat. Tumbuhan akuatik mendapat sokongan utama daripada daya apungan air. Lihat, daya apungan air. Maksudnya kalau tak ada air, dia tak boleh mengapung, maka dia akan tumbang. Selain itu, tumbuhan akuatik mempunyai batang dan daun yang mempunyai tisu aurenkima. Tisu aurenkima terdiri pada sel yang berdinding nipis dan membentuk ruang-ruang udara di dalam akuatik. Keapungan tumbuhan dibantu dengan adanya ruang udara. Ini bagi setengah tumbuhan akuatik, tumbuhan ini membengkak dan mempunyai batang berongga. Tumbuhan akuatik ni macam aqua ni berkaitan dengan air lah, aquas dan besar bagi menambah daya apungan. Seperti pokok keladi bunting dan teratai. Jadi menentukan usia tumbuhan kayu tadi lah, 1 gelang 1 tahun. Cara kedua untuk mengukur dia, pokok tidak ditebang tetapi dikorek menggunakan gerudi khas. Nampak ni, dikorek, tak ditebang, terrentas. Pokok digerudi sehingga 75% daripada mata gerudi atau separuh ukur lilip. Mata gerudi dikeluarkan dan gelang pertumbuhan dikira. Dikira gelang juga lah. Cara ini menyelamatkan pokok daripada ditebang. So kaedah ini kita dapat mengelak daripada pokok ditebang lah. So digerudi, dia akan dapat line-line. So kita boleh kira berapa usia pokok tersebut. Memperkaitkan sistem sokongan kestabilan dalam tumbuhan.
Pokok berkayu yang tinggi seperti pokok balak, pokok cengah mempunyai akar bani yang tumbuh melebar di atas permukaan tanah dan akar tunjang yang menusuk jauh ke dalam bumi. Ukuran lilit batang biasanya besar untuk memastikan stabil dan kuat. So dia besar, so dia untuk kekuatan. Okey, kemudian menghubungkan sistem sokongan dan kestabilan dalam tumbuhan. Sesuatu tumbuhan dikatakan stabil pada kedudukannya jika tidak mudah tumbang. Tahulah kan, so kalau akar dia kuat, batang dia pun besar, so dia payah tumbang. Kestabilan tumbuhan dipengaruhi oleh pusat graviti dan keluasan tapak. Okey, ini sama macam yang dululah yang kamu telah pelajari bagaimana untuk kestabilan kan. Mestilah pusat graviti itu yang rendah dan kemudian tapak dia yang luas. Semakin rendah pusat graviti, semakin stabil tumbuhan ini. Bolehkah anda ramalkan antara pokok bunga kertas dengan pokok durian? Yang mana lebih stabil dan dari segi kedudukan pusat graviti? Kan? Sudah pastinya yang rainik itu lebih stabil. Tapi bagi yang tinggi pula, dia nak stabil, dia nak buat macam mana? Dia mestilah berukur lilit yang besar. Tu yang semeluk dua pemeluk kan, pokok kayu balak tumbuh tinggi kan. Kemudian akar dia macam mana? Akar dia mencengkam, akar bani So itu perkara yang menghubungkan tentang sistem sokongan dan kestabilan pokok. Okey, pertumbuhan, pola pertumbuhan tumbuhan kita akan sambung kemudian. So kita beralih kepada buku amali. Okey, bagi buku amali muka surat 94 sistem sokongan tumbuhan darat. Boleh Okey, so terus jump to the point. Yang pertama jenis tumbuhan darat, tumbuhan berkayu. Ada dua, tumbuhan berkayu dan tumbuhan herba yang tidak berkayu kan. Okey, kita lihat dulu. Tumbuhan berkayu disokong oleh tisu berkayu. Tisu berkayu adalah keras, berkayu dan keras, dan memberi bentuk dan kekuatan ke atas pokok, memegang batang itu tegak. Tisu ini dibina daripada lignin. Itu bahan kompleks yang tegar, keras, tidak kenyal dan tidak telak air. Tumbuhan berkayu juga disokong oleh struktur khas seperti akar bani dan akar jangkar untuk memberi sokongan tambahan untuk memperoleh cahaya matahari. Okey, manakala tumbuhan tidak berkayu, herba, tumbuhan herba tidak berkayu disokong oleh kesegahan. Kesegahan itu maksudnya kandungan air. Kandungan air, kesegahan. Air dalam sel menekan pada dinding sel dan menyebabkan sel tumbuhan menjadi segah dan teguh. Tumbuhan herba juga disokong oleh struktur khas seperti suluk baut, akar cengkam dan akar sokong. Okey, itu tidak berkayu. Okey, struktur khas pada tumbuhan adalah penting untuk yang pertama ialah memberi sokongan, memberi sokongan. Dan yang kedua membantu tumbuhan mendapatkan cahaya matahari. So tidak lain tidak bukanlah. Target utamanya adalah dapat cahaya. Dapat cahaya dia boleh buat fotosintesis, melakukan proses fotosintesis dan menghasilkan makanan. Okey, kemudian jenis akar. Okey, akar bani pada pokok besar dan tinggi seperti pokok durian dan angsanas mempunyai akar yang jenis ini untuk memberi sokongan tambahan. Akar bani, buttress root. Dan yang kedua akar jangkang, akar jangkang, steel roots. Pokok-pokok bakau yang hidup dalam tanah berhimpun melalui akar-akar tambahan yang tumbuh secara menegak. Okey, kemudian sulur paut, tumbuh seperti pokok timun, peria, labu menjadi struktur halus dan berlingkar yang melilit tumbuhan lain atau objek untuk sokongan. Sulur paut, tendrils. Kemudian akar cengkang, tumbuhan seperti pokok orchid, dan pokok durian mencengkam pada tumbuhan atau struktur lain untuk sokongan dan memperolehi cahaya matahari. Okey, kemudian akar sokong, akar sokong. So ini bentuklah. Okey, so akar sokong ni bagaimana? Tumbuhan seperti jagung dan tembang punya macam akar-akar yang tumbuh dalam daripada batang atau dahan ke dalam tanah untuk menyokong tumbuhan. Okey, sistem sokongan tumbuhan akuatik pula. Okey, tumbuhan akuatik seperti pokok keladi bunting dan hidrilla teratai mendapat sokongan utama daripada daya apungan. Okey, daya apungan air. Bagi setengah tumbuhan akuatik seperti keladi bunting, tumbuhan itu membengkak dan mempunyai batang berongga dan besar. Macam ni lah. Tumbuhan akuatik juga mempunyai batang dan daun yang mempunyai tisu aurenkima. Tisu aurenkima mempunyai kantung udara yang menyebabkan ringan dan dapat
terapung. Okey, kemudian menentukan usia tumbuhan berkayu. Tadi pun kita dah buat. Ada dua kaedah. Kaedah pertama ialah mengira gelang pertumbuhan. Mengira gelang pertumbuhan. Satu gelang berapa kali 1 tahun. Okey, menghitung lingkar cincin pokok pohon tersebut untuk menggunakan obor. Dia menggunakan bor untuk mengira gelang pertumbuhan pokok yang hidup. Panjang bor yang digunakan harus memiliki panjang 75% daripada diameter pokok atau separuh diameter daripada pokok itu untuk mengalih satu sampel dalaman dan mengira gelang pokok itu. So bagaimana rupa keadaan dia? Yang pertama keadaan pertama kita kena cantas dia kayu balak dia. Kemudian dia punya urat-urat tu. So kita kira lah satu urat tu mewakili 1 tahun. Okey, kaedah 2 menggunakan tidak menebang tetapi membuat lubang. Kemudian dia akan diproses oleh individu yang bertauliah lah. Kan macam kita ni tak boleh nak buat. So dia akan tembuk dan dia akan ukur lah dari cara dia lah. Okey, menghitung lingkar cincin tersebut dengan menggunakan bar untuk mengira gelang pertumbuhan pokok yang hidup. Panjang bor yang digunakan harus memiliki panjang 75% dan diameter pohon atau separuh diameter daripada pokok itu. Juga mengambil satu sampel dalaman dan mengira gelang pokok itu. Okey, yang kita dah buat tadi lah. Okey, masa dia kira dia masuk tu dia akan tengoklah sejauh mana kedalaman dia masuk tu. So dapat mengira beginilah. So yang paling depan satu tu ada kemungkinan besar, talian tidak okey lah. Okey, so habis rasanya. Okey, sekali lagi menghubungkan sistem sokongan dan kestabilan dalam tumbuhan. So dia ada 2 poin yang tadi kita dah bincang, iaitu pusat graviti dan satu lagi keluasan tapak. Okey, semakin rendah pusat graviti semakin stabil, semakin besar luas tapak semakin stabil. Okey, itu bagi tumbuhan. Okey, ramalkan antara dua pokok di bawah yang manakah lebih stabil dari segi kedudukan pusat graviti. Tandakan right pada pokok yang lebih stabil. So sudah pasti yang inilah. So kenapa right? Kalau pusat graviti bermaksud lagi rendah sesuatu makhluk objek itu, maka lagi rendah lah dia punya pusat graviti. Ramalkan antara kedua pokok bawah manakah lebih stabil dari segi luas tapak. Okey, sudah pasti inilah. Sebab apa? Sebab dia tinggi dan dia juga mempunyai akar baning. Apakah hubungan kait antara sistem sokongan dan kestabilan tumbuhan? Sesuatu khas pada tumbuhan berkayu seperti akar baning dan akar jangkar membesar luas tapak supaya lebih stabil. So itulah what is the relationship between the support system and the stability plant. Okay, so setakat itu sajalah untuk hari ini. Seperti biasa, sila lihat tugasan dalam Google Classroom anda atau nanti. Okey, itu saja. Jadi cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.